Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi saya dari Dr. Teknik. Okey. Depan John ni ada satu model steam iron PSG 7130 milik Encik Ahmad Hijat daripada Bandar Putera Permai. So steam iron ni dimaklumkan kepada Didot, plate dia tak panas. Bila plate tak panas, ketika nak guna, nak gosok, air dia mencurah keluar, menitis lah, menitis. Okey. Okey, macam biasa sebelum nak test on, nak tahu pemasaran dia, so Didot akan buat pemeriksaan terlebih dahulu. Okey. So model ni dia menggunakan steam generator boiler, so dia akan melalui 3 fasa pemeriksaan tu. Fasa pertama, Didot akan cek bahagian luaran. Bahagian luaran tu Didot akan tengoklah apa saja nampak ada pecah, retak, sumbing, so Didot akan maklumkan dan rakaman video ni. Okey, lepas tu masuk fasa kedua, Didot akan buka, akan cek dalaman. Lepas cek dalaman, pasang balik, masuk fasa ketiga, test on. Okey, fasa pertama, cek bahagian luaran. So Didot akan fokus kepada ni dulu, pemegang iron. Okey. Ni Didot panggil pemegang iron sebab apa? Dia boleh pegang. Dia akan tengok inlay, ni inlay. Housing printed, ni housing printed. Dia akan tengok bahagian kanan, bahagian kiri, terutama bahagian sini. Ada retak atau tidak. Kalau retak melintang, tak risau. Kalau retak menegak, risau sikit. Okey. Lepas tu, so plate dan juga hose code. Okey, first tengok inlay. Ni inlay. So inlay cantik, tak ada pecah, tak ada retak, tak ada sumbing. Okey. Tapi, so Didot perasan ada kesan-kesan umpil. Okey. Ni kesan umpil. Ni kesan umpil. Sini pun dapat. Ni kesan umpil. Ni tepi ni semua kesan umpil. Okey. Ni pun kesan umpil. Ni kesan umpil. So bermaksud iron ni sama ada pernah diperiksa atau pernah dibaiki. Okey. Jika Didot silap, Didot minta maaf. Tapi ni memang kesan umpil. Okey. Skru pun masuk tak habis. Okey. So housing printed, cantik, tak ada kesan retak, tak ada pecah apa pun. Okey. Okey, ni so plate dia cantik lagi. Pembukaan so plate cantik. Hose code dia pun cantik. Okey. So kepala plug cantik, tak ada kesan cair, tak ada kesan terbakar. Silikon pad untuk IRS cukup 3, 1 2 3. Kain warna. Habis, ada satu lagi. Okey, alhamdulillah.
Okey, sama balik. Silicone pad untuk IRS cukup 3, 1, 2, 3. Iron lock berfungsi. Tapi dia tersekat. Disebabkan oleh ni. Okey, ini dia dah terkatuk. Kalau juga kepak sikit. Okey, tapi iron ni boleh lock. Boleh lock. Okey. Tangki air. So tangki air depan ni ada kesan apa? Kesan melepuh. Okey. Silikon bawah tangki air cantik lagi. Rinse cap. Yap, ada air tak? Kita nak buang. Ada air dalam boiler ada air. Okay, ni rinse cap. Okay, first dia akan tengok silikon ring dia. Okay, silikon ring. Kedua, tengok lubang pin dia. Okay, so silikon ring dia masih lagi tebal, masih lagi gemuk. Okay, dan silikon pin dia masih ada. Okay, kalau ni nampak tak pin dia ni? Nampak pin? Okay, anda kata pin dia hilang, tercabut. Nanti ni dia akan free, jadi banyak free. Ni sekarang ada sikit je. Dia pernah model GC8962. Pin dia hilang. Benda tak perasan. Tapi dia rasa kenapa? Teruk sangat dia punya goyang dia kan. Lepas dah tu berapa tengah periksa apa semua perasan. Pin dia hilang. Okay. Lain-lain kerosakan. Main inlet ada, silikon inlet ada. So bahagian sini tak ada masalah apa. So bahagian sini pun tak ada apa. Okey, jom tengok nombor siri dia. Nombor siri dia 2147, bermasuk tahun 2021, minggu ke-47. Minggu ke-47 dalam lebih kurang bulan 11 lah. Bulan 10 atau bulan 11, lebih kurang lebih kurang. Kita ambil bulan 11 lah. Bulan 11 tahun 2021. Bulan 11 tahun 2021. Kalau dikirakan tahun 2021, 22, 23, 24, 25. So usia steam iron ni dah berusia 4 tahun berdasarkan nombor siri. Okey. Okey, fasa pertama dah lepas. So kita masuk fasa kedua, kita cek dalaman. Kita buka ni dulu. Kita buka skru dia. Bismillah.
keluar dulu sikit, lepaskan ni. Ni dah lepas. Mana pelayar ni? Tarik hose. Okey, tengok fizikal jap. Okey, tak dapat. Okey. Okey, jom kita periksa. 5 perkara asas menggunakan multimeter. Tapak dia patah skru satu. Okey, tapak skru patah. Hari yang mantap. Kenapa boleh patah ni? Patah tapak skru dia satu. Okey. Okey, tapak skru dia patah satu. Cabut satu wire thermistor dia. Okey. So ini kita kena buka. Okey, so kita on multimeter, set pada mode rintangan. Okey, so first kita akan check heating element boiler. So point dia dekat sini. Boiler live, boiler neutral. Dia tulis sini. Okey. So boiler live, boiler neutral. So ada dalam 41.1 ohm. Dari segi bacaan masih elok lagi, baik lagi. Okey. So kedua thermistor sensor yang ni. So dah cabut pada power board. Dia akan ada bacaan dalam 100 lebih kilo ohm. Dari 200. Dia naik 200 disebabkan sekarang musim hujan dekat bengkel duduk ni. Okey. Dekat abu kahwin dia ni keadaan ni musim hujan kan. So dia sejuk. Nampak? So besi boiler ni dapat 28 darjah Celsius. Sebab tu dia naik sampai 200. Okey. So 21 210.9 kilo ohm. 210.9 kilo ohm. Okey. So yang ketiga itu warna ni. Warna hitam ni.
Ini warna hitam. Ni nama dia electrobuff. So bacaan dia dalam 2 kilo ohm lebih. So ada 2.48. So 2.48 kilo ohm. So cantik. So yang keempat soplit ini soplit. Untuk cek soplit dekat sini dia pointnya sini kak. Dia tulis iron left, iron neutral. So kita tap iron left, iron neutral. So dia ada bacaan. So cantik. So ada 106 105.8 ohm. Masih dia tak mengerti. Untuk okey, last sekali TCO boiler. So TCO boiler dah ada 2. Dia duduk bawah boiler. Dia jaga api live dan api neutral. Okey. Nak check dia guna mode buzzer. Kalau multimeter lah. Kalau ada bunyi macam ni, bermaksud TCO tu elok. Okey. First, TCO live. Cantik. TCO neutral boiler. Neutral. Live. Live cantik. Neutral. Okey. Neutral okey. Okey, pada pemeriksaan 5 perkara ni semua tak nampak masalah. Semua cantik. Okey. So dia nak panaskan dia kejap sebab nak tampal Okey, kita akan masuk fasa ketiga, kita akan test on. Okey, sebelum test on, dia akan check leakage ke bumi atau nak check periksa rintangan ke bumi pada kepala plug ni. Okey, ni kepala plug 3 pin, 1 2 3. Yang ni bumi, yang ni left, ni neutral. Bila check baca bila cuba periksa rintangan ke bumi menggunakan multimeter, jika dapat rekodkan bacaan rintangan ke bumi pada multimeter, dia ada 4 kemungkinan. So kemungkinan yang pertama, dapat rekod baca rintangan yang tinggi, rintangan ke bumi yang tinggi. Okey, tapi bila kita test on, air boleh guna macam biasa, steam keluar macam biasa. Selepas guna, kita off, kita check balik rintangan ke bumi menggunakan multimeter, baca rintangan tu hilang. Okey, tu tak ada masalah. Okey, so yang kedua,
Bila cek rintangan ke bumi menggunakan multimeter, dapat rekod kita dapat baca yang tinggi, yang tinggi. Tapi bila kita test on, iron boleh on, boleh guna macam biasa. Okey. Selepas guna, kita cek balik rintangan ke bumi menggunakan multimeter. Bacaan tu kekal ada. Okey. Jika dah macam ni menunjukkan ada komponen yang berhubung ke bumi dah nak rosak, cuma tak pasti bila. Okey. Itu yang kedua. So yang ketiga, cek rintangan ke bumi menggunakan multimeter, so dapat rekod yang dapat bacaan yang tinggi. Okey. Tapi bila test on, iron hanya boleh hidup saja. Tapi steam tak keluar. Okey. Jika steam tak keluar, ni bermaksud ada komponen yang berhubung ke bumi dah rosak. Tapi kebiasaan, jika dia rosak, dia tak akan mengeluarkan bacaan. Dia rosak, dia terus OL saja. Tapi yang nombor 3 ni adalah jenis case rare ataupun jarang berlaku. Tapi dia dah pernah dapat. Okey. So yang keempat. Okey. Yang keempat, dapat bila cek rintangan ke bumi, kita dapat rekod, dapat bacaan yang sangat rendah. Okey, kebiasaan kalau ikut multimeter dot 1 mega ohm dan ke bawah. Okey, jika dapat rekod macam tu, dia boleh menyebabkan rumah kita blackout atau trip. Okey, jika rendah. Okey. Untuk blackout atau trip, dia ada dua situasi. So, situasi pertama, pemilik dah masuk kepala soket ke dinding atau extension, ketika mereka switch on sahaja, rumah tu blackout atau DB trip. Okey. Itu situasi pertama. Situasi kedua, pemilik dah switch on tapi tak blackout lagi, tak trip, DB tak trip. Ketika mereka on saja, rumah blackout atau DB trip. Jika dah berlaku macam ni, ini menunjukkan ada komponen yang berhubung ke bumi dah mengalami kebocoran arus ke bumi. Okey? Atau sebenarnya leakage ke bumi. InsyaAllah menggunakan multimeter kita boleh trace. Okey, jom kita test. On. Mode rintangan. Satu probe ke bumi, satu probe ke live. Tak ada baca rintangan, cantik. Ke neutral, cantik. Okey, bumi neutral cantik, bumi live pun cantik. Tak ada leakage ke bumi, tak ada baca rintangan langsung. Okey, jom kita pasang balik. Patah ni tak apa, nanti kita tampal lah. Okey, mana kita buka tadi, kita pasang balik. Okey, jom kita test. Kita on plug. Tak ada blinking error.
Okey, jom kita test. Bismillah. Okey, so macam biasa bila nak test, rinse cap ni dia tak masuk dia dok biar luar. Okey, nak tengok pump dan boiler berfungsi tidak. Okey. Kalau pump berfungsi ketika bergetar masuk ke dalam boiler dalam ni, bila boiler tengah panas, nanti steam dia akan keluar banyak. Kalau keluar sikit, lepas tu senyap, tak ada keluar steam langsung, bermaksud pump ada masalah. Lepas tu dia akan mengeluarkan bunyi yang kasar. Bismillah. Soplet tak panas. Soplet tak panas. -29°C. Memang tak panas. Tapi cek heating element ada cantik. Bila heating element cantik, maksudnya TCO dia tak ada masalah. Thermal fuse tak ada masalah. Okey, tak apa, nanti kita cek arus masuk ke soplet ada ke tak ada.
Ini panas tembok. Okey, ini confirm memang ada masalah pada sistem soplit dia. Tapi tak apa. So, Dido akan biarkan selama 10 minit. Kita nak uji lagi ya. Kita biarkan selama 10 minit. Nanti selepas 10 minit, lampu pada pemegang iron ni dia akan terpadam. Dan lampu power tu dia akan berkedip. Kita reset balik, kita test. Lepas tu, nanti kita cek api ke soplit ada ke tak ada.
Okay, sebentar ada orang call ya. Okay, nampak So lampu power button So lampu pada pemegah terpadam. Dan lampu power button bagi kita nak reset ni sama tekan power button atau trigger steam. Mana-mana boleh. Mana-mana boleh. Untuk video ni tekan power button. Tekan. Bismillah. Nampak tak? Lampu naik balik.
Okey. Kita test. Ini tak panas sangat. Ini panas yang steam yang keluar tu kan. Bukan panas pada suklit. Okey, so hujan ni memang menunjukkan sistem suklit ada masalah. Off dulu. Sekarang tak pasti. Kan kita nak pastikan bagaimana yang bermasalah. Okey. So steam dia buka, dia akan steam keluar kat sini. Okey. Kita buang air jap. Okey, sekarang kita nak cek api. Okey. Kita akan cek api dekat point sini.
Apa ni? Ni iron neutral. Iron neutral dengan iron left. 2 point ni kita akan check. Pastikan dah on. Arus akan masuk 230 volt dari atas. 230 atau 240. Sini ke sini. Dulu ni kita akan check. Letak probe. Okey. Hall sensor dia kita bypass. Okey, jap. Cek. Elektroball dalam panas, dia akan naik sampai nak dekat 4 kilo ohm. Okey, cek. So 3 kilo ohm. So cantik elektroball dia. So kita akan cek arus masuk soket dia. So dengan macam bismillah. Kalau okey, relay yang okey, powerboard yang okey, so arus akan masuk dalam 230 ke atas. Bismillah.
panas. Ini panas tarik tes. Nak menurun. Yang tadi ini panas buat tadi tes kan. Steam daripada boiler keluar, dia dah terus ni, tu dah panas. Okey. Sepatut. Dah sekarang dah naik ah, dapat 100 lah. So memang ada masalah. Harus tak masuk. Okey. So ni assume juga dia ada masalah pada masalah relay. So insyaAllah boleh diperbaiki. So nanti dia dapat send lah video ni kepada Encik Ahmad untuk tengok. Setuju kita proceed. Sama ada nak baiki atau power box baru. Harga berbeza dan jaminan pun berbeza. Okay. InsyaAllah boleh diperbaiki lagi. Tanpa ganti power box baru. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa lagi nanti insyaAllah. Dan terima kasih pada Assalamualaikum.